لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بالعلوم في الدارين. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghulu sekalian manusia, juga ke atas kedua ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya yang menjadi sumber segala ilmu pengetahuan dan ilmu hikmat. Al-Imam An-Nabhani rahimahullah ta'ala menyusun dua buah kitab. Satu tentang kelebihan keluarga Nabi SAW dan satu lagi tentang kelebihan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita mazhab ahli sunnah wal jamaah menghormati kedua-dua kumpulan tersebut. Yang pertama keluarga ahli bait dan yang kedua para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jangan kita terlibat dengan sekumpulan yang menyanjung ahli bait dalam masa yang sama mencerca para sahabat. Itu adalah kumpulan yang jauh menyimpang daripada kumpulan ahli sunnah wal jamaah. Cuma kita perlu mendapatkan dalil kenapakah kita perlu menghormati ahli bait dan sahabat. Tentang ahli bait, dalilnya ayat Al-Quran tentang kelebihan ahli bait dan hadis-hadis tentang kelebihan ahli bait. Antaranya rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. Tentang para sahabat, sekurang-kurangnya kita mengetahui ayat 10 surah Al-Hadid, supaya kita tidak terlibat dengan golongan yang menggunakan lidah mereka untuk mencerca para sahabat. Ketika mana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ditanya, apa pandangan kamu tentang perselisihan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma? Dia berkata, Allah telah memelihara tanganku daripada dikotori oleh darah-darah mereka, maka aku tidak mau menggunakan lidahku untuk dikotori dengan mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada mereka. Allah dah pelihara tangan aku tidak terlibat dengan peperangan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, maka aku tidak mahu menggunakan lidahku untuk dikotori dengan mencerca salah satu daripada dua golongan tersebut. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang ada cenderung ke arah Syiah, apabila mereka cenderung kepada melaknat dan mengkafirkan sebahagian sahabat, khususnya sahabat-sahabat besar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum ajma'in, termasuk sahabat yang lain, kita perlu ada satu ayat Al-Quran yang kita perlu pegang sekurang-kurangnya untuk mengawal diri kita daripada terpesong kepada akidah dan ajaran yang salah. Sekurang-kurangnya kita ingat ayat 10 surah Al-Hadid. Ayat itu berbunyi, wa kullu wa'adallahu al-husna, dan semua sahabat Allah telah janjikan syurga. Semua sahabat confirm masuk syurga, baik di kalangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, baik di kalangan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, kerana mereka sahabat. Jadi bukan tahap kita untuk
memberikan komen dan kritikan kepada seorang sahabat kerana mereka adalah generasi yang terbaik. Kalau kita baca hadis, mungkin mereka kata hadis ni kami tak pakai. Ada hadis berbunyi di antara tanda akhir zaman, ayyal'ana akhiru hadhihi al-ummati awwalaha, bahawa umat di akhir zaman melaknat umat yang terdahulu. Ulama menyatakan ada umat di akhir zaman akan melaknat wirid mereka, mulut mereka biasa melaknat orang yang terdahulu, iaitu melaknat para sahabat. Mungkin dia pun tak pakai hadis kita kerana mereka tak pakai rujukan Bukhari Muslim. Tetapi kalau ayat Quran, kita berpegang dengan ayat Quran. Quran menjanjikan semua sahabat telah dijaminkan syurga. Maka apa yang penting kita yang datang setelah para sahabat, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kalau golongan ahli bait didoakan dalam tasyahud melalui wa ala alihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, golongan para sahabat juga ada dalam doa tasyahud menurut pendapat sebagian ulama melalui firman Allah, melalui doa yang berbunyi assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ibadillahis salihin itu pertama sekali para sahabat, hamba-hamba Allah yang saleh, para sahabat, kerana mereka kehidupan mereka adalah mencari keridhaan Allah. Kehidupan mereka dipenuhi dengan mencari kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan mereka dipenuhi dengan ibadat, kehidupan mereka dipenuhi dengan jihad. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ila akhir ayat. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dalam ulama tafsir menyatakan setiap kali Allah menyeru memanggil Nabi Muhammad SAW, Allah akan panggil dengan panggilan yang baik, dengan gelaran yang hebat. Tidak seperti mana panggilan kepada nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain dipanggil nama, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya Yahya khudhil kitab bi quwwah, ya Ibrahim, ya Musa, ya Nuh. Nabi lain dipanggil nama, tapi tak pernah ada dalam Quran ya Muhammad, ya Ahmad. Yang ada dalam Quran ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Panggil dengan gelaran. Ya ayyuhar rasul, wahai seorang rasul. Ya ayyuhan nabi, wahai seorang nabi Allah, wahai seorang Rasulullah. Tidak dipanggil nama secara langsung. Jadi sebahagian ulama menyebut elok kita panggil Nabi Muhammad dalam sebuah tafsiran dengan qul. Contohnya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Jangan kita katakanlah wahai Muhammad. Kenapa? Karena Allah tidak panggil wahai Muhammad. Allah panggil ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi. Kalau kita nak terjemah satu ayat Quran, terjemah satu hadis, panggilan Allah kepada Nabi SAW lebih afdal dan lebih baik kita terjemah dengan panggilan yang mulia. Jangan kita terjemah dengan tafsir dengan panggilan wahai Muhammad. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kamu jadikan panggilan kepada Rasul seperti mana kamu memanggil sesama kamu. Ayah kita tak bagi nama. Ayah kita nama Yusuf, wahai Yusuf minta duit sikit. Ayah dia kata ingat kawan aku. Mak kita nama Fatimah dan Timah, mai Timah. Abi nak makan nasi goreng. Buat nasi goreng kita Timah.
mak kita panggil wahai bunda, wahai ibu, wahai mak, oh my mother. Ayah kita panggil wahai ayah. Cikgu kita di sekolah, wahai cikgu si fulan, wahai ustaz si fulan. Mereka Nabi wahai Muhammad. Maka kita ikut Al-Quran. Quran kata ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Allah panggil nama secara langsung, nama nida'u tasmiyatin hanya kepada nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad tidak panggil wahai Muhammad. Jadi kita lebih baik kita terjemah dengan wahai Muhammad. Dalam tasyahud, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah, tidak dibaca Assalamualaikum ayyuhan Muhammad. Itu satu. Dalam panggilan, semua panggilan dengan gelaran kepada Nabi SAW. Dan sekiranya disebut nama Muhammad dalam bentuk berita, mubtada khabar, cerita, bukan dalam bentuk panggilan, biasanya disertakan dengan sifat yang mulia. Contoh ayat yang saya bacakan tadi, Muhammadun Rasulullah. Muhammad disebut Muhammad, tapi Rasulullah disertakan setelah itu. Begitu juga, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Rasulullah disertakan dengan Muhammad. Rasulullah disertakan dengan Ahmad, Nabi Ahmad. Dan ketika sahabat bertawassul dengan Al-Abbas setelah kewafatan Nabi SAW, sahabat menyatakan ammu nabiyika, ammu nabiyina, bapa saudara kepada Nabi kami. Tak sebut Al-Abbas, tapi sebut nabiyina, kerana ada kaitan dengan nabiyina. Kata Imam Sya'rawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang peristiwa tersebut, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama baginda. Orang yang bersama baginda, ada tafsir yang menyatakan para sahabat, ada tafsir yang menyatakan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan orang yang bersama baginda sampai hari kiamat, yaitu mereka yang mengikut jejak langkah baginda. Kita pun boleh masuk dalam tafsiran itu, kita bersama baginda, tetapi mesti ada ciri-ciri berikut. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, bersifat tegas terhadap orang kafir yang memerangi Islam, bersifat rahmat sesama mereka, bersifat rahmat, belas kasihan, kasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an dan sujada, kamu melihat mereka rajin rukuk, rajin sujud. Para sahabat bukan sahaja ibadat fardu, tetapi mereka menambah yang sunat. Mereka mengisi waktu mereka dengan rukuk sujud. Ruhbanun bil lail fursanun bin nahar, di malam hari merupakan ahli ibadat, di siang hari merupakan panglima tentera yang berperang menghadapi musuh. Siang hari mereka berjihad, malam hari mereka rukuk dan sujud kepada Allah. Ada yang separuh malam, ada yang 2/3 malam, ada yang 1/3 malam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ila akhir ayat. Tarahum ruk'an dan sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwan. Kehidupan mereka para sahabat dan orang-orang yang bersama dengan Nabi SAW, yabtaghuna fadlan, mencari kelebihan daripada Allah, bukan daripada makhluk, wa ridwana, dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda mereka dan di wajah mereka disebabkan ada tanda-tanda kesan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para sahabat mencari keridhaan Allah, Allah telah memberi keridhaannya, menjelaskan keridhaan diberikan kepada sahabat dalam beberapa ayat, antaranya ayat 100 surah Taubah.
ayat 100 surah Taubah menceritakan radhiyallahu anhu wa radu anhu, dan para sahabat dipuji dalam ayat 8, 9 surah Al-Hasyri. Ayat 8 cerita tentang sifat-sifat muhajirin, ayat 9 cerita tentang sifat ansar. Kata saya ada 6 sifat dalam kedua-dua ayat itu, 12 sifat, 6 sifat muhajirin, 6 sifat ansar. Dan ayat ke-10 cerita tentang orang yang datang setelah muhajirin dan ansar. Kita bukan muhajirin, kita bukan ansar, kita yang datang setelah muhajirin dan ansar. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah muhajirin dan setelah ansar, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan ampunkan dosa orang-orang mendahului kami dalam beriman. Kita doa kepada para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang terdahulu sebelum kita melalui ayat 10 suratul Hasyri yang kita baca sebahagiannya di dalam sembahyang mayat. Allahumma la tahrimna ajrahu, dengan engkau haramkan daripada kami akan pahala si mati ini. Wala taftinna ba'dahu, dengan engkau fitnah kami setelah kematian si mati. Waghfir lana wa lahu, ampunkan kami, ampunkan dosa si mati. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunkan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam beriman kepada engkau. Doa yang kita baca dalam sembahyang mayat, takbir yang keempat, dapat kat sahabat, dapat kepada tabi'in, dapat kepada tabi'in, dapat kepada nenek moyang kita yang telah meninggal dunia. Jangan sampai sembahyang mayat doa kat sahabat, luar sembahyang mayat laknat sahabat. Itu satu pahaman yang bercanggah dengan apa yang kita terima daripada alim ulama kita. Jadi kalau ada orang ada di kalangan kawan-kawan kita, kadang-kadang kawan-kawan satu sekolah dengan kita dulu, cuba nak komen mana-mana sahabat, kita kuatkan pegangan kita dan kita sampaikan kepada dia bahawa saya bukan tahap kita nak kritik mana-mana sahabat, kerana mereka telah dijamin syurga melalui ayat 10 suratul Hadid. Wa kullu wa'adallahu al-husna, dan semua sahabat di kalangan muhajirin dan ansar, wa'adallahu, Allah telah janjikan kepada mereka al-husna ay al-jannah. Allah telah jamin semua sahabat confirm masuk syurga. Maka kita tak boleh nak guna lidah kita, nak mengotori lidah kita dengan mencerca mana-mana sahabat dan komen dengan komen negatif kepada seorang sahabat. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah mengarang satu kitab tentang kewajiban kita menutup mulut dan tidak memberi sebarang komen negatif terhadap perselisihan yang berlaku antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, dan penyokong masing-masing. Sehingga kan ketika orang bertanya Sayyidina Ali, apa pandangan kamu terhadap tentera yang bercanggah dengan kamu? Hum ikhwanuna baghaw alaina, mereka saudara kami, saudara kita, saudara seagama. Bahkan dalam hadis Bukhari Nabi SAW menyebut cucu aku ini Al-Hasan, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memperdamaikan dengan sebab beliau baina fi'ataini minal muslimin, antara dua kumpulan besar di kalangan orang Islam. Nabi SAW menjelaskan dua kumpulan besar yang akan bercanggah akan diperdamaikan oleh Sayyidina Al-Hasan. Dua kumpulan besar itu, satu kumpulan Sayyidina Ali, satu kumpulan Sayyidina Muawiyah. Siapakah kumpulan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah? Minal muslimin, di kalangan orang-orang Islam. Hadis Bukhari. Mungkin mereka tidak berpegang dengan Sahih Bukhari, tetapi kalau kita rujuk kepada ayat Quran sudah memberikan satu panduan bahawasanya golongan sahabat adalah golongan yang paling istimewa, yang paling hebat. Perselisihan pendapat di kalangan mereka adalah ijtihad, dan kita bukan tahap mereka kerana mereka dididik secara langsung oleh Sayyidil Alamin Nabi SAW alaihi salatu wassalam. Jadi kita baca kitab Al-Imam Yusuf An-Nabhani, ada kelebihan para sahabat, ada kelebihan Ahli Bait. Jangan baca Ahli Bait tinggi sahabat, baca sahabat punya Ahli Bait. Kita
dituntut agar mendoakan memohon rahmat Allah kepada kedua-dua golongan tersebut. Yang menjadi sumber segala ilmu pengetahuan dan ilmu hikmah, semua ilmu datang daripada para sahabat. Kalau sahabat tidak betul, maka ilmu yang datang setelah itu Al-Quran dan hadis adalah terputus sanad. Kita baca Quran 30 juzuk melalui sahabat, setelah sahabat tabi'in, setelah tabi'in datang kepada kita sampai hari ini. Kita baca hadis melalui sahabat, pas sahabat tabi'in dan seterusnya. Kalau sahabat dikatakan murtad, kalau sahabat dikatakan dilaknat, kalau sahabat dikatakan munafik dan sebagainya, maka sudah tentu bacaan kepada Al-Quran kita satu bacaan yang salah. Kenapa? Datang daripada golongan yang tidak betul. Ini satu fahaman yang berbahaya yang dikembangkan di tanah air kita pada hari ini. Segala ilmu pengetahuan dan ilmu hikmah. Seterusnya, aku telah melihat ramai pelajar di zamanku yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu tetapi gagal mencapai manfaat dan hasil sepenuhnya. Hasil daripada ilmu, manfaat daripada ilmu, bukan puasa pada satu semata-mata, bukan pandai menyampaikan ilmu semata-mata. Hasil dia yang besar ialah menjauhi dosa maksiat, kemudian memelihara ketaatan dan ibadat, kemudian berakhlak mulia. Kalau kita sudah dapat mengawal diri kita daripada terjerumus kepada sebarang dosa dan maksiat, kita sudah mendapat hasil dan manfaat. Kalau mengaji pandai masuk universiti, dapat sijil yang hebat, tetapi dosa dan maksiat perkara biasa dilakukan. Matanya suka melihat yang terlarang, mulutnya suka bercakap dengan yang terlarang. Tengah-tengah malam hantar WhatsApp, gerak bahawa dia makin sembahyang tahajud. Malam esok bahawa dia gerak pula, tapi tak bagi orang gerak, orang bangun tahajud tulis, lepas tu dia tidur. Lepas tu dia menikah dengan bahawa dengan bahawa dia tahajud pun tak bagi, rupanya berlakuan. Kadang-kadang dia berkapal dalam handphone dia, mengaji pandai, masuk universiti, tetapi dosa maksiat dia rasakan perkara biasa. Ikhtilaf antara lelaki dengan perempuan, khalwat antara lelaki dan perempuan. Mata dia melihat sesuatu yang terlarang, perkara biasa. Tidak ada rasa takut dalam melakukan dosa kesalahan. Orang itu dapat ilmu, tetapi ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi SAW berdoa, wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Saya memohon perlindungan dengan engkau daripada mendapat ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ada doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ibn Umar radhiyallahu anhu kalau tak silap ketika meminum air Zam-Zam, berdoa minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa shifaa'an min kulli da'. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, rezeki yang murah, rezeki yang luas, wa qalban khashi'an, hati yang khusyuk, wa shifaa'an min kulli da', dan penawar, penyembuh daripada segala jenis penyakit. Jadi doa untuk mendapat ilmu yang bermanfaat ini adalah penting, dan ilmu yang bermanfaat itu apabila seseorang itu menjadi orang yang baik, yang meninggalkan yang terlarang dan melakukan yang dituntut, berupa meninggalkan dosa dan maksiat, melakukan ketaatan, dan menghayati dengan penghayatan akhlak yang mulia. Mencapai manfaat dan hasil sepenuhnya dalam mengamalkan dan menyebarkan. Boleh amalkan pada diri sendiri dan boleh sebarkan kepada orang lain. Itu tanda ilmu manfaat. Kegagalan mereka berpunca daripada tersalah jalan dan meninggalkan syarat-syaratnya. Orang yang nak pergi ke satu tempat, dia mesti melalui jalan-jalan yang betul untuk menuju ke tempat tersebut. Kalau dia tersilap jalan, kemungkinan dia akan sesat. Saya duduk di Kedah, kalau saya nak datang KL, saya kena melalui jalan arah selatan. Kalau saya melalui jalan arah utara, tersalah jalan, tak sampai KL, sampai hanya itu.
sampai Bengkok tu. Pasal jalan ke KL ialah arah selatan daripada Kedah, tak boleh ke arah utara. Orang duduk di Johor nak pergi KL kena arah utara, kalau selatan lepas Singapura. Tersalah jalan menyebabkan walaupun niat kita yang ke arah yang lain, tetapi arah yang kita naik tak sama, maka destinasinya tidak akan ditemui. Saya naik bas nak pergi KL, tapi saya tak baca tulisan, saya hanya beli tiket terus naik atas bas. Dari bas tu dia tulisannya saya nak pergi KL. Nak pergi mana? KL. Beli tiket dah, belilah. Tunggu-tunggu sampai sempadan orang cakap siang. Kenapa orang KL cakap siang? Kita terkejut. Padahal kita, niat kita nak pergi KL, tapi tiket kita beli, bah kita beli pergi Bangkok. Ketika itu kita tak dikomplain, marah kepada dia babah. Saya ada banyak duit. Dia babah kata tak baca dulu tulisan. Mengaji pun sama. Mengaji, ada orang mengaji niat nak pergi syurga tapi dia pergi neraka. Kenapa? Kerana dunia merupakan akbar hammihi, dunia merupakan mablagh ilmihi. Matlamat dia dunia, duka cita, tension dia kerana dunia. Tension aku pasukan bola, aku sokong kalah. Dia tension pasal bola, dia tension pasal duit. Dia tak tension pasal, dia tak susah hati kerana ilmunya kurang, dia tak susah hati kerana ibadatnya kurang, dia tak susah hati kerana akhlaknya kurang baik. Dia susah hati kerana dunia. Dalam kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad disebutkan, hammuka lid dunya dhulmatun fil qalbi wa hammuka lil akhirah nurun fil qalbi. Duka cita kerana dunia menggelapkan hati, duka cita kerana akhirat menerangkan hati, mendatangkan nur dalam hati. Berapa ramai di kalangan kita yang susah hati kerana dunia sehingga dia semayang pun teringat dunia. Tengah semayang ingat projek sampai terlangkau ayat Quran, terlupa rakaat ketiga atau keempat. Kerana dunia merupakan hammuhu, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Nabi SAW membaca dalam satu doa, wala taj'al musibatana fi dinina, jangan engkau jadikan musibah kami dalam agama kami. Musibah agama kalau menimpa seseorang, dia tidak akan berada di jalan yang betul. Tak solat 5 waktu, musibah agama. Keluar daripada rumah dedah aurat, kerana khayal ramai, musibah agama. Mulut melakukan dosa berbohong, musibah agama. Jangan kau jadikan musibah kami di sudut agama. Walaupun kadang-kadang di sudut keduniaan dia hebat, tapi apabila dia melakukan kesalahan tanpa ada rasa takut, maka dia telah ditimpa musibah agama. Nabi SAW berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina. Akbar hammina bermakna akbar qasdina. Jangan kau jadikan dunia ini matlamat kami yang paling utama. Kerana ada perkataan hamma dengan makna qasada. Man hamma bihasanatin falam ya'mal biha kutibat lahu hasanatun kamilah. Barang siapa yang berniat nak buat baik, dia belum lagi buat baik, telah ditulis satu pahala. Bila dilakukan kebaikan, diberikan 10 kali ganda dan seterusnya. Al-hammu bermakna al-qasdu. Ada al-hammu bermakna al-huznu, kesedihan perkara yang akan datang. Kesedihan perkara yang telah lalu disebut al-hazanu atau al-huznu. Kelebihan kesedihan yang akan datang disebut al-hammu. Kesedihan perkara yang ketika ini sekarang disebut al-ghammu. Ketiga-tiga kesedihan itu kita dituntut agar berdoa dan berusaha agar tidak menimpa diri kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Sampai habis doa tersebut. A'udzubika minal hammi wal hazani. Bahasa Arab ni kalau kita silap sebut, dia bertukar makna. Kalau al-hazan sedih, al-huznu sedih. Tapi kalau al-haznu
as-sa'b, susah. Seorang sahabat, ayah dia bagi nama Haznun, ha fathah zai sukun nun dhammatin, Haznun. Haznun mana susah, sukar. Rasulullah kata, anta sahlun, engkau mudah. Dia kata, la ughayyiru, aku tak akan ubah nama yang bapa aku bagi. Akhirnya kehidupan dia dipenuhi dengan kesusahan, kesukaran, kerana nama dia makna susah. Haznun, ha fathah zai sukun, Haznun ay sa'b, susah. Rasulullah suruh tukar kepada Sahlun, mudah. Ada wali Allah nama Sahl bin Abdullah At-Tustari, Sahl bin Abdullah At-Tustari, yang kenyataannya banyak disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bal anta sahlun, bahkan kamu mudah. Dia kata, aku tak akan tukar nama yang bapa aku bagi. Akhirnya dia menghadapi kesukaran dalam hidup sampai mati, karena dia tidak mau mengikut saranan Nabi SAW yang mengubah nama daripada Haznun kepada Sahlun. Jadi jangan silap baris. Kalau kita baca Haznun, dia jadi makna lain. Kalau Hazanun ataupun Huznun, mana sedih, tulis sama, tetapi pertukaran baris menyebabkan pertukaran makna. Ketika kita nak bagi salam, Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma adhib anni al-hamma wal hazan. Doa sebelum menyapu muka. Menyapu muka itu di antara sunat di luar sembahyang. Menurut sebahagian ulama, antara dalilnya hadis dalam kitab Al-Azkar. Walaupun hadis ini dhaif, tapi sebahagian ulama mengamalkan sapu muka setelah sembahyang. Dia bukan dalam sembahyang, dia adalah sunat di luar sembahyang. Sebelum sapu muka baca, minta Allah hilangkan kesedihan. Allahumma adhib anni al-hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkan, hindarkan daripada aku segala duka cita. Kalau duka cita yang sekarang namanya al-ghammu. Ketika Nabi Yunus alaihissalam membaca doa dalam perut ikan nun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, lalu Allah Ta'ala selamatkan Nabi Yunus dengan sebab 3 perkara yang terkandung dalam doa tersebut. Yang pertama tahlil, yang kedua tasbih, yang ketiga al-i'tiraf, al-iqrar. Yang pertama la ilaha illa anta, yang kedua subhanaka, yang ketiga inni kuntu minadh dhalimin. Lalu Allah Ta'ala selamatkan Nabi Yunus dan selamatkan orang yang beriman yang membaca doa tersebut ketika berada dalam kesusahan. Fanajjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Lalu kami selamatkan Nabi Yunus minal ghammi, daripada duka cita yang sedang dihadapinya, dan demikian juga kami selamatkan orang-orang yang beriman yang lain. Jadi kita dituntut untuk berdoa agar kita dijauhi daripada duka cita kerana keduniaan. Wala taj'alid dunya akbar hammina, ay akbar huznina atau akbar hazanina. Tafsiran yang kedua. Tafsiran yang pertama, akbar qasdina. Jangan kau jadikan dunia ini matlamat kami yang paling utama dalam tindakan kami. Makan kerana dunia, minum kerana dunia, mengaji kerana dunia, sembahyang kerana dunia, buat kerja kerana dunia. Jangan jadikan kami kerana untuk mencari keredaan pencipta dunia, bukan kerana dunia. Wala mablagha ilmina, dan bukan tempat sampainya ilmu kami. Ilmu kami sekadar untuk dunia, jangan. Ilmu kita untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat keredaan Allah, kena jaga jangan terlibat dengan dosa maksiat. Kena jadikan diri kita berada dalam ketaatan. Kena jadikan diri kita orang yang al-muta'addib bil adab an-nabawiyah, orang yang menghayati adab-adab akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Baru tak nama tersalah jalan. Dia kata ada orang yang kegagalan mereka berpunca daripada tersalah jalan dan meninggalkan syarat-syaratnya. Makan ada, sembahyang ada syaratnya, puasa ada syaratnya, wudu ada syaratnya, menuntut ilmu juga ada syaratnya, doa yang mustajab ada syaratnya.
Orang-orang yang terjalan-jalan akan tersesat dan tidak akan sampai ke destinasi yang ditujuinya, sama ada kecil atau besar tujuannya. Setelah aku melakukan sunat istikharah terhadap Allah SWT mengenainya, aku membuat keputusan untuk menerangkan kepada mereka cara belajar yang aku dapati dalam beberapa buah buku dan juga daripada para ustaz. Ulama dulu nak karang kitab sembahyang istikharah. Imam Bukhari setiap kali nak meletakkan satu hadis dalam Sahih Bukhari, sembahyang 2 rakaat. Dalam Sahih Bukhari lebih daripada 7,000 hadis, sembahyang lebih daripada 14,000 rakaat. Sembahyang 2 rakaat, tulis satu hadis. Sembahyang 2 rakaat, tulis satu hadis sampai habis Sahih Bukhari. Mereka dengan ibadat-ibadat mereka ambil berat. Termasuk pengarang kitab kita sebelum nak karang kitab, sembahyang sunat istikharah. Jadi sembahyang yang fardu dipelihara, sembahyang sunat perlu ditambah kepada orang yang ingin menjadikan dirinya hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi, disebut dalam hadis itu, bi aktsari ma aftaradtu alaih, tidak mendekatkan diri seorang hamba aku kepada aku dengan yang fardu, dengan melakukan yang aku fardukan dan dengan melakukan ibadat sunat, memperbanyakkan atau melebihkan dengan ibadat sunat. Salah satu sembahyang sunat yang terkenal memang sunat istikharah, sunat minta Allah pilih yang terbaik. Kalau kita nak minta Allah pilih yang terbaik, kalau kita tidak mampu sembahyang istikharah, kita doa Allahumma khirli wa khtarli. Doa itu adalah kita azkar. Kita masuk kedai nak beli barang, kita tak tahu barang mana yang lebih sesuai, yang lebih baik, maka kita di samping kita tanya penjual, minta dia buat penjelasan yang mana baik, kita sunat berdoa kepada Allah, Allahumma khirli wa khtarli. Panjang tu doa dia. Doa minta Allah pilih yang terbaik daripada sesuatu pilihan yang kita minta. Kalau kita tidak melakukan sembahyang istikharah, kita masuk supermarket nak beli shampoo, tengok shampoo 2-3 jenis, kita tanya amoy yang jual shampoo mana bagus, dia pun abang sekian-sekian, dia kata Ustaz, aku nak main istikharah, hampak sejarah depan dia. So dia sunat istikharah, jadi aku sebenarnya sunat istikharah nak pilih shampoo mana satu. Orang tak nampak aja lagu tu. Jadi kita baca doa tu, Allahumma khirli wa khtarli. Doa tu ringkas tetapi dapat pahala kalau kita amalkan. Doa minta Allah pilih yang terbaik terhadap beberapa pilihan yang ada di hadapan kita. Kalau kita sembahyang istikharah, itu waktu berada di rumah, di masjid dan sebagainya. Kalau di perjalanan, di market ikan, kita nak beli ikan, nak mana ikan mana satu, sembahyang istikharah tengah market, tak jadi, orang kata tu dia. Maka ketika itu kita guna cara pilihan yang kedua, iaitu kita baca doa yang sunat, kita baca minta Allah pilih. Hadis kata ma khaba man istakhar wala nadima man istashar. Tidak akan kecewa orang yang beristikharah, tidak akan menyesal orang yang beristisyarah. Orang yang bermesyuarat, berbincang dengan orang lain dalam sesuatu hajat atau matlamat yang penting. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa syawirhum fil amri, dan dalam hadis kata ma khaba man istakhar wala nadima man istashar wala 'ala man iqtasad. Tidak akan fakir orang yang berjimat cermat, wala 'ala man iqtasad. Jadi istikharah merupakan salah satu daripada sembahyang sunat yang ma'ruf, yang terkenal, dan pengarang kitab kita mengajarkan kepada kita pentingnya sembahyang sunat, antaranya ketika nak menulis kitab. Setelah aku melakukan solat sunat istikharah terhadap Allah Ta'ala, ada seorang pelajar Malaysia, ayah dia hantar mengaji di India, hafiz di India, ketika berumur kurang daripada sekitar 9 tahun, 10 tahun. Bila dia pergi di sana, dia kata, ayah saya serah kepada Allah Ta'ala, saya umur 9 tahun, 8 tahun, 9 tahun, duduk di negara orang asing di India pula, orang cakap Hindustan. Saya duduk dengan guru di sana, apa saja hajat saya diajar semayang dulu. Saya nak pergi ambil duit di bank, ayah saya hantar duit semayang dulu 2 rakaat, belum orang bawa pergi ambil.
kehidupan saya diajar untuk semayang. Kebiasaan je begitu. Kita hak fardu pun kadang-kadang lewat, hak fardu pun jemaah pun masbuk selalu. Tak bahas sunat kadang-kadang kita tuang pun tak mampu nak lakukan. Ada orang yang dididik membiasakan dirinya dengan solat, dan ibadat ini apabila dipaksa peringkat awal dan dibiasakan, sampai satu masa dia akan jadi kebiasaan. Orang yang paksa diri dia tahajud, kalau dia tidur awal dia boleh bangkit waktu tersebut, kalau dia tidur sayuk pun dia boleh bangkit waktu tersebut, kerana mata dia dah set dah. Kalau dia bangun pukul 4.30, dia 4.30 mesti jaga. Tapi nak boleh kekal tu nak kena paksa peringkat awal. Dan ibadat ini ada kenikmatan dan kelazatan dia bagi orang yang Allah bagikan kelazatan dia. Sehingga akan disebut dalam kitab Ta'lim Muta'allim, dalam kitab ini disebutkan, barang siapa man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi qallama yarghabu fima 'inda an-nas. Barang siapa yang mendapat dua kelazatan, yang pertama kelazatan ilmu, yang kedua kelazatan beramal dengan ilmu, dia tidak akan minat, dia tidak akan teringin kepada sesuatu keduniaan yang ada kepada orang ramai. Kita teringin bab dunia, teringin duit banyak, teringin kenderaan mewah, teringin gelaran yang hebat. Bilalah aku nak dapat gelaran yang hebat macam si fulan, bilalah aku nak dapat harta yang banyak macam si fulan, bilalah aku nak dapat memiliki kenderaan yang mewah macam si fulan, bilalah aku dapat membina rumah banglo yang hebat macam si fulan. Kita teringin bab-bab keduniaan disebabkan kadang-kadang dengan sebab ilmu dan amalan kita kurang. Seperti mana teringinnya kaum Nabi Musa sebahagian daripada mereka yang hidup di zaman Nabi Musa ketika melihat Qarun yang berjalan dengan pakaian yang mewah, dengan harta yang banyak, dengan pengikut yang ramai. Qarun, kenderaan dia, pelana kuda dia dibuat daripada emas. Qarun ni kadang-kadang kita tafsir kata dia hafal Taurat. Ibnu Ammin, sepupu Nabi Musa, adik-beradik Nabi Musa, hafal kitab Taurat. Kalau Qarun hidup zaman sekarang, dia hafal Quran. Ilmu dia ada, hafalan dia ada. Tetapi bila Allah uji dia dengan kekayaan, dia gagal dengan kekayaan dia. Orang biasa melihat Qarun yang berlawak dengan begitu hebat, teringin, ya laitana misla ma utiya Qarun. Alangkah alangkah bahagianya kita, alangkah bagusnya kita kalau aku diberikan seumpama Qarun. Laita, angan-angan majnun, angan-angan kosong, dia teringin. Lalu ada orang yang berilmu mendengar keinginan mereka. Wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Kalau kamu sekadar teringin untuk menjadi orang yang kaya, tetapi kamu tidak teringin menjadi orang yang kaya yang beriman dan beramal saleh, kamu menempah kecelakaan, kamu menempah neraka, kamu menempah keburukan. Kerana pahala Allah itu lebih baik bagi orang yang memiliki dua perkara, amana wa amila salih, iman dan amal saleh. Nak jadi kaya silakan, kaya yang meningkatkan keimanan dan menambah amal saleh. Jangan sekadar ingin jadi kaya sekadar memiliki harta di dunia, tetapi iman dan amal saleh tidak dipedulikan, seperti mana apa yang berlaku kepada Firaun, kepada Qarun. Jadi bagaimana kita nak kawal diri kita daripada teringin perkara keduniaan seperti mana ahli dunia teringin? Orang yang dalam minda dia tidak ada salat 5 waktu, dalam minda dia tidak ada zikrullah, tidak ada salawat, dalam minda dia tidak ada masa untuk ilmu, siang malam dia fikir tentang keduniaan. Bagaimana nak jadi kaya, bagaimana nak menghiburkan hati dia, hati tak tenteram, akhirnya dia merempit. Pemikiran dia kacau, akhirnya dia minum ayam ketuk. Ahli keduniaan nak merawat kesedihan jiwa mereka yang serabut, yang tak bahagia dengan aktiviti keduniaan yang kadang-kadang membahayakan nyawa mereka.
Tetapi orang beriman merawat masalah jiwa dia dengan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengerti Allah itu hati menjadi tenang. Kita ada masalah pribadi, masalah suami isteri, masalah anak, masalah jiran, masalah kawan, masalah tempat kerja, masalah rezeki, rawat dengan zikrullah. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u, apabila kamu melintas di tepi taman syurga, hendaklah kamu petik nikmat di dalam taman itu. Qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa itu taman syurga? Ada 3 riwayat hadis dalam menjawab soalan itu. Riwayat yang pertama menyatakan hilaqud dzikri, bulatan-bulatan zikir, majlis zikir. Riwayat yang kedua menyatakan majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu. Riwayat yang ketiga menyatakan al-masajid, masjid-masjid. Masjid adalah taman syurga, majlis ilmu adalah taman syurga, majlis zikir adalah taman syurga. Manusia kalau masuk taman syurga hidupnya bahagia, dia menikmati kebaikan dalam taman syurga. Orang yang ingin syurga di akhirat perlu masuk syurga di dunia. Syurga di dunia mengucap 2 kalimah syahadat. Syurga di dunia kita menghadirkan diri ke dalam tempat yang mempermudahkan syurga di akhirat. Yang disebut dalam hadis sahih Muslim, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Nak bagi mudah masuk syurga setelah mati, rajin masuk taman syurga semasa hidup. Ada orang tulis, dia kata sembahyanglah anda sebelum anda disembahyangkan. Bagi yang malas sembahyang, sembahyanglah anda sebelum anda disembahyangkan. Dengan arti sembahyanglah 5 waktu sebelum anda disembahyangkan dengan sembahyang jenazah. Hak dah sembahyang 5 waktu, ada orang kata sembahyanglah anda di belakang imam sebelum anda disembahyangkan di hadapan imam. Maksudnya kamu dah boleh sembahyang, tapi jangan sembahyang seorang, sembahyang belakang tu imam, yang jemaah. Dan bagi orang yang nak masuk syurga di akhirat, dia kena rajin masuk syurga di dunia. Dia kena rajin masuk taman syurga di dunia untuk dia dapat taman syurga di akhirat. Dia kena rajin ikut siratal mustaqim di dunia untuk dia berjaya pada siratal mustaqim di akhirat. Apa dia taman syurga di dunia? Majlis ilmu, majlis zikir, masjid. Kalau jiwa kita tak tenteram, kerapkan, hadirkan diri kita ke rumah Allah untuk kita beriktikaf, untuk kita bermuhasabah, untuk kita berzikir, untuk kita baca Quran, untuk kita menuntut ilmu. Orang yang rajin hadir ke rumah Allah, orang yang rajin hadir ke majlis ilmu, orang yang rajin hadir ke majlis zikir, hatinya bahagia. Berbeza dengan orang yang jarang hadir ke majlis ilmu. Sebab itu kita kalau hadir majlis ilmu, hati kita tenang, bahagia. Tidur tak lena pun boleh lena tengah mengaji. Pasal apa? Hati bahagia. Kadang-kadang orang tidur tak lena sebab jiwanya selamat. Tapi Allah Ta'ala bagi ketenangan kepada kita. Dengan sebab Quran sendiri sebut, Quran menjamin ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi zikrullah tu jangan hanya dalam solat, jangan hanya di luar solat, jangan hanya dalam sembahyang. Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, hendaklah kau berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dengan arti, kalau kita dah boleh zikir dalam sembahyang, boleh zikir di luar sembahyang, maka tambah di pelbagai masa dan tempat yang lain. Sepatah kita zikrullah akan menyebabkan kita dapat pahala yang luar biasa. Wa subhanallah tamla'ul mizan. Subhanallah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-samawati wal ardh. Subhanallah, alhamdulillah yang kita sebut. Kalau pahala itu boleh dilihat, memenuhi seluruh langit dan bumi. Sekali kita sujud kepada Allah, diberikan satu darjat. Dan kata ulama, sejarah antara satu darjat kepada satu darjat seperti mana jarak antara langit dengan bumi.
fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu bika darajah. Tidak ada satu sujud yang kamu sujud kepada Allah melainkan Allah angkat dan satu derajat. Sama ada sujud tilawah, sujud syukur, sujud dalam sembahyang. Kalau kita sembahyang 2 rakaat, 4 kali sujud, 4 darjat kita dapat, 4 hasanah kita dapat. 1 darjat antara langit dengan bumi. Disebut dalam huraian kepada hadis yang diriwayatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi orang yang merenung kepada kelebihan sujud, dia akan tambah sujud. Kelebihan zikir, dia akan tambah zikir. Kelebihan Quran, dia akan tambah Quran. Di dalam kita hidup atas muka bumi, di samping kita cari makan, di samping kita bergaul dengan keluarga, kena ada maksa'at kita dengan Allah. Ketika mentafsirkan ayat yang berbunyi Suhuf Ibrahim wa Musa, disebutkan kenyataan dalam kitab yang terdahulu, seorang yang beriman itu mesti ada sa'atun yakhlu fihi rabbahu, satu saat dia mengasingkan diri daripada makhluk, dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sa'atun, satu saat dia bersama keluarga, satu saat bersama dengan masyarakat ataupun bersama dengan rezeki dia. Ada satu waktu dia keluar rumah pergi cari makan, cari rezeki. Dia dengan ma'ashi, dengan kehidupannya. Ada satu waktu dia dengan keluarga dia. Ada satu waktu tinggalkan keluarga, tinggalkan masalah rezeki, tinggalkan TV, tinggalkan tilam. Sa'atun yakhlu fihi rabbahu, saat dia berkhalwat, menyendiri hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah ni sebahagiannya dia hanya tumpu yang kedua dan ketiga. Yang pertama tak ada. Dengan Allah Ta'ala sedikit, semayang pun kadut-kadut. Bayang 5 waktu, subuh 3 minit, maghrib 3 minit, 4 minit, 5 minit, habis. Dia kata, baik sebanyak daripada tak semayang pun. Aku macam patut wali besar. Sebab aku semayang 5 waktu, kawan aku tak semayang pun. Dia tengok orang tak semayang, dia rasa dia hebat. Dah ada semayang 5 waktu, sunat tak pernah buat. Kena ada sa'atul yakhlu fihi rabbah. Saat kita baca Quran, saat kita berzikir, saat kita sembahyang sunat, saat kita muhasabah diri sendiri. Dan bagi orang yang malas dalam ibadat, dia kena rawat dengan satu ubat, nama dia ar-raja. Dalam kita nak buat ibadat, kadang-kadang kita timbul kemalasan. Malas bersedekah, baca ayat Quran dan hadis yang menceritakan tawaran istimewa anugerah yang luar biasa kepada orang yang bersedekah, menyebabkan mudah-mudahan terawat penyakit malas bersedekah. Malas ke masjid, baca ayat Quran, baca hadis, baca pendapat 4 mazhab, sirah salafus salih tentang berulang aliknya mereka ke rumah Allah, menyebabkan kita rasa sembahyang jemaah, berulang alik ke rumah Allah satu perkara yang amat penting. Kita sebenarnya kena penyakit kita tak mana. Ada orang malas sembahyang sunat, ada orang malas pergi masjid, ada orang malas menuntut ilmu, ada orang yang malas baca Quran, ada orang malas berzikir, ada orang yang malas solat. Penyakit malas itu perlu dihindari. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, aku berlindung dengan engkau daripada ditimpa lemah dan malas. Di samping itu, cara nak rawat kemalasan itu, kata Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullah, ialah dengan mencari ar-raja'u, harapan. Saya tidak malah pergi masjid, saya kena belajar ayat Quran, hadis yang menawarkan tawaran istimewa, ganjaran yang hebat kepada orang yang rajin ke masjid. Saya malas sembahyang tahajud, kena pelajari puluhan hadis, banyak ayat Quran dan hadis tentang kelebihan sembahyang malam, supaya saya boleh bangun sebelum subuh. Saya malas sembahyang solat jenazah, solat jemaah, bukan solat jenazah, solat jenazah aja sebab dapat pahala di pintu. Saya malas sembahyang jemaah, pelajari ayat Quran dan hadis tentang kelebihan sembahyang jemaah. Kita kenali kekurangan. Saya suka buat maksiat, malas buat taat, pelajari syurga neraka. Pelajari hukuman-hukuman Allah kepada orang yang derhaka zaman dulu dengan sebab keduniaan yang hebat yang mereka miliki. Kaum Nabi Nuh dengan banyaknya bilangan mereka, Allah datangkan banjir. Kaum Ad, kaum Samud, gagah dan perkasa, Allah datangkan hukuman. Kekuatan mereka, kekayaan mereka,
jawatan sebagai menteri nama dia Haman, jawatan sebagai Perdana Menteri nama dia Haman, jawatan sebagai raja nama dia Fir'aun dan Namrud, jawatan sebagai orang kaya nama dia Qarun, nama dia Abu Lahab, nama dia Abu Jahal. Kekayaan, kekuatan, kehebatan tidak boleh mempertahankan seseorang daripada azab Allah sekiranya dia bercanggah dengan Allah dan Rasul di zaman masing-masing. Contoh banyak dalam Quran, contoh banyak dalam Qisasul Anbiya, contoh banyak dalam Qisasul Zalimin, orang-orang zalim zaman dahulu, supaya kita baca dengan rasa insaf dan takut keburukan itu menimpa kita. Idza da'atka qudratuka 'ala dhulmin nasi fatadhakkar qudratallahi 'alaik. Bila kamu berasa kamu nak buat naya kepada orang lain, ingatlah kekuatan Allah mengatasi kekuatan kamu. Jadi penyakit yang ada pada diri kita sekarang, penyakit malas beribadat. Orang dulu-dulu boleh sembahyang banyak. Sayyidina Ali Zainal Abidin gelaran dia As-Sajjad. As-Sajjad maknanya orang yang banyak sujud, kerana setiap hari dia akan sembahyang sunat 1000 rakaat. Kitab-kitab yang luar biasa menceritakan ibadat orang yang luar biasa. Hilyatul Awliya, Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Ibar bi akhbari man ghabar. Banyak kitab-kitab Siyar A'lam Nubala 28 jilid. Kitab besar-besar cerita bagaimana luar biasa orang dulu beribadat. Zaman 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun hijrah, ada yang setiap minggu khatam Quran. Ada yang ribuan kali khatam Quran. Ada yang ratusan rakaat, ribuan rakaat. Ada yang zikir 12,000 sehari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu 12,000 sebelum tidur. Kita zaman sekarang boleh baca selawat sehari 10 kali, 100 kali, sudah hebat. Boleh baca Quran sehari 1 muka, sudah hebat. Di zaman manusia tak tengok Quran, manusia hanya tengok handphone. Zaman lah di mana-mana orang pegang handphone, orang Islam, orang bukan Islam, tetapi nak cari orang yang pegang tasbih, pegang Quran, baca Quran, tak banyak. Di zaman manusia sibuk dengan alat komunikasi mereka, kita juga ada alat komunikasi. Kita pandai meletakkan jadual. Masa ni baca, boleh lihat maklumat masa ni, maklumat ni perlu ditinggalkan. Grup ni boleh masuk, grup ni perlu ditinggalkan. Ni grup yang membawa manfaat, ni grup membawa mudarat. Kita tapis maklumat yang masuk dalam handphone kita melalui ilmu dan amalan kita. Lagi tinggi ibadat kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan ianya penghalang daripada dosa maksiat. Penyakit orang yang buat ibadat, penyakit ditimpa al-futur, kelemahan dan kemalasan. Kelemahan dan kemalasan itu perlu disuntik dan diubati dengan penawar dan ubat yang bernama ar-raja'u, harapan. Jadi kita kenal penyakit kita. Penyakit saya malas sembahyang sunat, belajar tentang kelebihan sembahyang sunat. Penyakit saya malas baca Quran, belajar hadis tentang kelebihan baca Quran. Penyakit saya payah jaga tahajud, tak pernah terkejut langsung, baca hadis tentang kelebihan solatul lail atau qiyamul lail. Penyakit saya kedekut, tak pernah belanja kawan, nak buat kenduri lagi tak pernah, sebab saya jenis tak hidung masih kedekut. Baca kelebihan pemurah. Itu satu masalah. Masalah yang kedua lebih berat daripada itu, penyakit ingin nak buat maksiat, terasa nak buat dosa. Lebih khusus lagi ketika bersendirian. Depan orang boleh tahan, boleh jaga kawan, tapi ketika bersendirian berasa nak buat dosa. Bagaimana kita nak rawat penyakit ingin buat dosa? Ingin buka internet, tengok yang terlarang, ingin ulas dengan ulasan yang terlarang di dalam Facebook dan sebagainya, ingin menyebarkan maklumat dalam WhatsApp, maklumat yang terlarang. Ulama menyatakan apabila kamu ditimpa penyakit, terasa nak melakukan dosa maksiat, hendaklah kamu rawat penyakit itu dengan satu ubat, nama dia al-khauf, takut. Bila seorang rasa nak tinggal sembahyang 5 waktu, kena baca dosa dan hukuman kepada mereka yang meninggalkan solat. Bila seorang tu berasa ingin malas untuk mengeluarkan zakat,
kena baca amaran Allah dalam Al-Quran, amaran Rasulullah dalam hadis terhadap orang yang melakukan dosa tidak mengeluarkan zakat. Begitu juga yang lain. Orang yang berasa nak buat dosa dengan anggotanya kena baca amaran Allah kepada orang yang tidak bertaubat daripada dosa dan membiarkan dirinya terjerumus ke dalam dosa. Kadang-kadang kemewahan seseorang itu melalaikan dia daripada menuntut ilmu yang boleh mengawal dia daripada dosa. Masa dia susah, dia sedar pentingnya buat ibadat, pentingnya mengawal diri. Bila dia senang, dia lupa diri. Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah, innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusarruna 'ala al-hinthil 'azim. Mereka dulu hidup mewah di dunia dan mereka mengekal membiarkan kemewahan mereka itu menjadikan mereka terjerumus kepada dosa maksiat tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa salah. Jadi dua ubat itu perlu ada kat kita. Ubat yang pertama, ubat untuk memberikan vitamin, tenaga, kemampuan, suntikan bagaimana kita nak menjadi orang yang rajin dalam melakukan ketaatan dan ibadat dengan kita mempelajari kelebihan-kelebihan ibadat yang kadang-kadang kita enggan melakukannya dalam masa-masa tertentu. Saya malas sembahyang sunat, baca kelebihan sujud. Saya malas zikir, baca kelebihan zikir. Ada kitab tajuk 100 kelebihan zikir. Saya hari Jumaat, saya rasa macam hari yang lain juga tak ada beza, baca kelebihan hari Jumaat. Al-Lum'ah fi khasa'is al-Jum'ah, 101 perkara khusus yang ada pada hari Jumaat, supaya kita merasakan malam Jumaat dan hari Jumaat itu jauh lebih tinggi dan istimewa daripada 6 hari yang lain. Saya tak ada dalam minda, saya tak ada rasa nak pergi Mekah Madinah. Duit saya hanya untuk beli kereta, beli rumah, beli handphone. Dapat duit, tukar handphone baru. Dapat duit, beli rumah, beli kereta. Lepas tu naik gaji sikit, tukar kereta lagi mahal. Tak ada aku nak potong untuk masuk tabung haji sebulan RM100. Dia boleh bayar kereta rumah harga RM1,500, RM2,000 sebulan. Rumah RM700, kereta kenderaan dia, kereta dia RM800, RM1,500. RM1,500 setiap bulan, sebahagian daripada gaji dia gaji dia RM3,000, gaji dia RM4,000, RM1,500, RM2,000 untuk kereta dan rumah. Untuk tabung haji RM100 pun tak diubah. Kenapa? Karena tak ada dalam minda dia rasa nak pergi Mekah Madinah. Dia kata masih muda, nanti tua baru pergi Mekah Madinah. Aku nak jodi dulu. Sedangkan pergi Mekah Madinah, siapa yang sembahyang di Mekah satu waktu lebih baik daripada sembahyang di luar Mekah 100,000 kali ganda. 5 waktu dia sembahyang di Mekah lebih baik daripada 500,000 kali ganda. 2 hari 2 malam dia sembahyang di Mekah lebih baik daripada 1,000,000 kali ganda sembahyang di Malaysia. Kita sembahyang sehari semalam, 2 hari 2 malam di Mekah lebih baik daripada seumur hidup kita sembahyang di Malaysia. Mati hidup balik, mati hidup balik, 3 kali pencet, belum tentu dapat pahala dengan 2 hari sembahyang di Mekah. Salatun fi Masjidil Haram khairun min 100,000 salatin fi ma siwa. Sekali sembahyang di Mekah lebih baik daripada sembah 100, bukan sama, lebih baik daripada 100,000 kali ganda sembahyang di luar Masjidil Haram, di luar tanah suci Mekah. Kita pelajari kelebihan beribadat di Mekah, menyebabkan kita akan berazam kalau boleh setiap tahun saya nak pergi Mekah. Setiap tahun nak pergi Mekah, kalau boleh tiap-tiap bulan. Tapi yang buat macam mana? Ayah dapat visa. Jadi orang yang belajar kelebihan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dia mesti ada niat usaha untuk ke sana setiap tahun. Saya alhamdulillah ni tahun ni, bulan depan kali ketiga saya pergi Mekah untuk tahun ni. Kali pertama sebulan sebelum Ramadan, kali kedua sebulan ketika Ramadan, seminggu sebelum Ramadan, seminggu lepas Ramadan, kali ketiga insya-Allah 4 hari bulan ni. Setahun ni 3 kali pergi Mekah. Kenapa? Kerana di Mekah kefadilan kelebihan ni banyak. Walaupun duit ada orang sponsor, tapi alhamdulillah boleh pergi. Jadi kita kena ada azam. Pelajar-pelajar yang belajar dapat beasiswa, keluarkan RM20, RM10 sebulan untuk
tabung haji dan umrah. Yang sudah bekerja, keluarkan RM100 sebulan sekurang-kurangnya. Kalau RM100 sebulan, setahun RM1,200, 10 tahun RM12,000. Dalam masa 10 tahun dia sudah cukup untuk ke Tanah Suci Mekah. Oleh kerana dia tak pernah simpan sebulan RM100, sebulan RM200, menyebabkan setelah pencen belum ada peluang untuk ke Mekah. Kan dia merasakan kenderaan lebih penting, rumah lebih penting. Ya, kenderaan penting, rumah penting, tapi Mekah juga penting. Jadi setiap bulan bagi ada 3 benda. Potong gaji untuk bayar kereta, bayar rumah. Lepas tu potong untuk tabung haji ke Mekah. Setelah masa 10 tahun cukup untuk pergi ke Mekah. Jangan tunggu pencen baru nak masukkan duit. Lah ni pula kalau daftar tabung haji, bukan daftar tahun ni pergi tahun depan, daftar tahun ni 40 tahun baru boleh pergi. Kadang-kadang 30 tahun. Daftar umur 40, umur 90 baru naik nama. Dia berarti umur 70. 20 tahun baru keluar pada umur pergi pula. Pasal Mekah ni kelebihan yang begitu besar yang akan dirasai oleh orang yang mempelajari kelebihannya. Itu satu contoh. Yang lain pun sama. Supaya dalam minda kita, aku nak pergi Mekah semudah mungkin, seawal mungkin. Dan dah pergi dah, nak ulang lagi. Kerana hidup di Malaysia, mati hidup balik, 2 kali mati 2 kali hidup, belum tentu dapat pahala. Sama dengan sehari semalam sembahyang di Mekah. Sembahyang di Mekah, umur kita 55 tahun lebih baik pada 100,000 sekali sembahyang di Mekah. Di Mekah itu ada ulama kata dalam sejarah, ulama kata seluruh tanah suci Mekah. Pendapat yang kuat, seluruh tanah suci Mekah lebih baik daripada 100,000 kali ganda. Menyebabkan kita dapat duit, kita akan keluarkan sebahagian daripada duit kita untuk masuk dalam tabung untuk ke sana, sama ada untuk umrah ataupun haji. Ada orang yang tak fikir tentang haji umrah. Mekah tak ada, tempat ni boleh pergi, Tokyo boleh pergi, Yanyai boleh pergi, Jakarta boleh pergi. Mekah tak ada dalam minda lah. Bahkan ada di kalangan kawan-kawan kita yang kita tanya, kamu dapat gaji, ke mana pergi gaji kamu? Dia kata tak ada. Lebih sikit-sikit untuk makan. Awal bulan makan ayam, hujung bulan makan nasi dengan kicap. Rebus ikan lah, makan kuah. Gaji pergi mana? Dia kata gaji keluar ATM, masuk ATM. Hai gaji, daripada mesin engkau datang kepada mesin engkau pergi. Semoga tenang kau di sana. Dia baca talqin kan gaji dia. Pasal apa? Keluar gaji, masuk untuk banyak kereta dan rumah sebagai lebih besar daripada nilai gaji dia. Gaji dia 200, 2,000, banyak kereta rumah 1,500, lebih 500. Makan pun nasi lauk pun tak banyak, bukuh banyak. Dia boleh potong tiap-tiap bulan ribuan ringgit untuk kenderaan, untuk rumah, untuk basuh bunga. Kadang-kadang dia beli bunga, beli sofa apa semua, udang, beli peti air apa semua, tapi dia tak dipotong untuk haji umrah. Kenapa? Kerana dia tidak mengetahui dan tidak merasakan pentingnya ibadat di tanah suci Mekah. Itu contoh bagaimana kelalaian manusia hari ini dalam minda dan tidak ada jadual dan potongan wang untuk ke sana, tidak ada tabung untuk ke sana. Itu juga sedekah. Tidak ada gaji yang kita dapat untuk kita keluarkan, bahagikan 1%, 0,5% untuk sedekah. Kerana dia tidak menemui ayat Quran dan hadis tentang kelebihan sedekah. Ada kitab tebal, tajuk dia Kelebihan Sedekah menurut Al-Quran dan hadis. Kalau kita pelajari, menyebabkan kita rasakan keperluan kita, bukan benda yang menyusahkan kita. Sembahyang keperluan, zikir keperluan, pergi Mekah keperluan, baca Quran keperluan, sembahyang tahajud keperluan. Orang yang merasakan ibadat satu keperluan, dia akan usaha mencari. Orang yang merasakan ibadat itu satu bebanan yang menyusahkannya, dia akan berusaha mengelakkan diri. Kenapa anak muda kadang di kalangan mereka tak mampu untuk bangun solat tahajud, solat subuh? Kerana dia rasa sembahyang subuh ini menyusahkan dia. Dia tak mau sembahyang subuh, doa qunut pun dia tak amal. Pasal dia rasa sembahyang ini bebanan yang menyusah.
Tetapi kalau kita rasa sembahyang ini satu keperluan, kita akan sembahyang dan kita panggil orang lain sembahyang. Seorang anak merasakan sembahyang satu keperluan, dia bangun sembahyang, dia gerak ibu bapa dia bangkit sembahyang sama. Tetapi sekarang ni yang merasakan sembahyang satu keperluan tanggungjawab ibu bapa, anak tak merasa keperluan, merasa menyusahkan dia, akhirnya dia cari jalan untuk mengelak daripada melakukan ibadat. Quran kata in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, kebajikan yang kamu lakukan adalah manfaatnya untuk diri kamu sendiri. Man amila salihan fali nafsihi, siapa buat baik untuk diri dia, wa man asaa fa 'alaiha, siapa buat jahat untuk diri dia juga, atas diri dia juga kejahatan itu. Tuhanmu tidak pernah buat zalim kepada mana-mana hamba. Bila kita merasakan amal yang soleh, penghayatan kepada Quran, penghayatan kepada hadis, penghayatan kepada Islam itu merupakan keperluan kita, lebih perlu daripada makan minum, lebih perlu daripada wang ringgit, lebih perlu daripada harta, lebih perlu daripada rumah, kenderaan dan sebagainya, kita akan cari dan menghayati iman, amal soleh, kebajikan, Quran, hadis, Islam siang dan malam 24 jam. Kerana keperluan kita, keperluan untuk membahagiakan kita di dunia dan meningkat dan melebihkan kebahagiaan kita di alam barzakh. Kita akan cari sesuatu yang mendatangkan keperluan kepada kita. Baru muka surat satu lah, tak berjalan lagi, kita tambah lagi sikit. Dia kata aku membuat setengah jam lagi, lepas setengah. Aku membuat keputusan untuk menerangkan kepada mereka cara belajar yang aku dapati dalam beberapa buah buku dan juga daripada para ustaz kami yang pakar dalam ilmu pengetahuan dan ilmu hikmat, dengan harapan aku mendapat doa kemenangan dan kelepasan. Dia karang kitab, dia nak ada doa daripada orang yang belajar kitab dia. Kita begitu juga, kita tak karang kitab. Besok kita jadi ustaz, jadi ustazah, kita mengajar. Kita mengajar, jangan kita merasakan aku memberi ilmu kepada mereka semata-mata, tetapi kita memerlukan doa daripada mereka yang menuntut ilmu kepada kita. Kadang-kadang kita duduk di kampung, orang panggil kita untuk tahnik belah mulut bayi yang baru dilahirkan. Ibu bapa dia kata minta tolong ustaz, tahnik anak saya baru dilahirkan ni. Kita kata kepada dia, cara orang lain tak boleh nak beli ustaz juga. Kita, dia anggap kita ada berkat. Kita anggap budak yang kita tahnik itu yang ada berkat. Dia anggap dia ambil berkat kita, sebenarnya kita ambil berkat budak yang baru dilahirkan. Begitu juga kita mengajar. Kita kadang-kadang pandang hina kepada pelajar, sebenarnya pelajar itu kadang-kadang penyebab kita dapat kemudian. Kadang-kadang pelajar yang keluar daripada rumah dia pergi duduk asrama, dia berkorban meninggalkan rumahnya, meninggalkan ibu bapanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan remote TV dia untuk datang ke tempat pengajian. Nabi SAW menyatakan marhaban bi talibil ilmi, selamat datang kepada penuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Hadis Imam Tirmizi menyatakan barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, dia berada pada jalan Allah sehingga dia pulang ke rumahnya. Kita keluar 2 hari datang ke sini, kita belajar jalan Allah, kita balik ke rumah, adik pelajar yang datang sebulan, 2 bulan, setahun, 10 tahun, mereka berada pada jalan Allah. Orang yang berada jalan Allah berada dalam kebaikan, kita tumpang kebaikan mereka. Jadi pengarang kitab ni mengajar sedemikian. Saya karang kitab kerana saya inginkan doa daripada pembaca kitab saya. Harapan aku untuk mendapat doa kemenangan dan kelepasan di akhirat. Yang pertama nak ada doa, yang kedua saya nak berjaya di akhirat nanti daripada orang-orang yang menceburinya dengan jujur dan ikhlas. Guru yang jujur dan ikhlas, pelajar yang jujur dan ikhlas, pendakwah yang jujur dan ikhlas, orang yang didakwahkan yang jujur dan ikhlas, pemimpin dan rakyat yang jujur dan ikhlas sahaja yang akan berjaya. Kalau tak ada kejujuran, tidak ada keikhlasan, dia tidak akan berjaya. Karena keikhlasan ini asas kepada segala amalan. As-sidqu wal ikhlas, benar dan ikhlas, amanah dan ikhlas adalah sifat mulia yang perlu kita miliki kerana ia sumber untuk mendapat berbagai kebaikan yang lain. Dan aku namakan ia dengan ta'limul muta'allim, tariqat ta'allum, mengajar pelajar cara belajar. Aku bahagikannya kepada 13 fasal. Itu boleh baca sendiri 13 fasal. Kita berpindah kepada muka surat 3.
Pasal yang pertama, pengertian ilmu dan pengetahuan ilmu fiqh dan kelebihannya. Sabda Nabi SAW, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu adalah fardu ain ke atas setiap orang Islam, lelaki dan perempuan. Pembelajaran yang menjadi fardu ain di sini ialah seperti pembelajaran ilmu yang berkaitan dengan mengenal keesaan Allah dan sifat-sifatnya, kebenaran Rasulnya, itu ilmu tauhid. Salat, bersuci, zakat, haji dan sebagainya, itu ilmu fiqh. Manakala pembelajaran ilmu hingga ke peringkat dapat mengeluarkan fatwa adalah fardu kifayah. Mendalami hukum akam sampai mempelajari 4 mazhab, fiqh mukharid, fiqh perbandingan, kemudian mengkaji fatwa-fatwa, ada yang fatwa terdahulu, ada fatwa yang semasa, yang itu fardu kifayah. Sebahagian dah mendalami, dah memada, orang lain dah tak wajib. Cuma yang jenis ini semakin pupus. Kalau seorang wakil rakyat meninggal dunia, puluhan orang mencalonkan diri untuk jadi wakil rakyat. Saya nak ganti, saya nak ganti. Tapi seorang ulama meninggal dunia, cabut habis. Orang tak berani nak ganti dia. Anak dia, menantu dia belum tentu boleh ganti dia sebagai ulama. Tapi kalau wakil rakyat meninggal, ramai yang calon. Cina pun calon, Hindu pun calon nak jadi wakil rakyat. Tetapi seorang ulama meninggal habis. Tinggal meninggal, pakar-pakar meninggal habis. Almarhum Dr. Abdul Aziz Hanafi rahimahullah, dia di Kedah, dia antara orang yang kuat menentang Syiah. Sebelum dia meninggal dunia, dia kata, saya lebih kurang seminggu 2 minggu dia cakap dengan kawan, saya kalau boleh saya nak mati bulan Ramadan. Kalau boleh saya nak mati bulan Ramadan, dan lepas mati saya nak bertemu dan bersama dengan para sahabat, terutama sahabat besar Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Kerana masa hidup saya bela mereka daripada cercaan golongan yang mencecah mereka. Saya ingin bersama dengan mereka. Semoga Allah makbulkan hajat saya. Hajat pertama makbul. Hajat saya nak mati bulan Ramadan. 1 Ramadan boleh meninggal dunia. Ada satu klip video orang hantar dalam WhatsApp, terjemahan dia kepada ceramah almarhum Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah alaihi di Brunei. Sayyid Muhammad Al-Maliki ceramah, dia terjemah. Kedua-duanya tokoh ahli sunnah, dan kedua-duanya mati bulan Ramadan. Syekh Muhammad bin Ali Maliki mati malam Jumaat 15 Ramadan. Dia mati 1 Ramadan. Jadi kematian dia habis. Mati seorang ulama habis. Nak ganti balik payah. Di Mesir, Syekh Syarawi meninggal. Syekh Syarawi, jutaan manusia menangis dengan kehilangan Syekh Syarawi. Lautan manusia yang mengiringi jenazah dia, yang buat hari azab hari kedua, hari ketiga untuk majlis setelah kematian dia. Ramai yang hadir ke Masjid Sayyidina Husain, Masjid Azhar. Syekh Syarawi rahimahullah ta'ala ketika meninggal dunia, lautan manusia menangisi pemergian dia. Sampai hari ini tak muncul lagi Syarawi yang kedua. Jadi ulama bila meninggal habis, meninggal habis, meninggal habis. Demikian juga dalam bab fatwa. Fatwa ni meninggal habis. Benda yang susah nak dicari orang yang berkeahlian ke dalam bidang tersebut. Hendaklah diketahui bahawa setiap orang Islam, baik lelaki maupun perempuan, tidaklah diwajibkan menuntut setiap cabang ilmu. Apa yang diwajibkan hanyalah menuntut ilmu yang berkaitan dengan kerja yang dihadapinya, yaitu ilmu usul din dan ilmu fiqah. Kata orang, sebab ilmu itu ialah ilmu yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi, dan sebab amal itu ialah memelihara perkara yang dihadapi. Khairul ulum ilmul hal, sebaik-baik ilmu sekarang. Khairul amal hifzul hal, sebaik-baik amalan nak jaga hal sekarang jangan sampai rosak. Ada orang dia fikir yang lebih jauh, tapi dia lupa fikir pada diri dia. Dia tak fikir macam mana aku nak bagi sembahyang 5 waktu aku sah, macam mana aku nak bagi wuduk aku sah. Aku dah sembahyang 5 waktu, macam mana aku nak tingkatkan daripada 5 waktu secara sendirian kepada 5 waktu secara berjemaah, secara keseluruhan.
Dia tak fikir semayang nak bagi jadi hak seorang jadi jemaah. Dia duk fikir terang menang ni apa nak jadi. Fikir tentang Presiden Amerika, isu dunia. Dia boleh bisyarah di kedai kopi 4 jam lebih daripada ahli parlimen dalam parlimen. Bab dunia dia boleh semayang, bab diri dia terlupa. Ada orang dia pelajari bab haji, tiap-tiap hari Jumaat, hari Sabtu pergi kursus haji. Hari ni duduk di pejabat, dia kerja pejabat atau kerja kelang atau kerja cikgu di sekolah. Hari Jumaat pergi mana? Pergi kursus haji. Pernah pergi haji? Pernah. Kenapa suka minat kursus haji? Bila pula nak pergi haji? Tak tahu. Haji kita tak tahu bila nak pergi, tapi kita pun haji. Semayang tak tahu. Semayang hari-hari. Semayang 5 waktu setiap hari, berwuduk setiap hari. Ilmu yang duk beramal setiap hari dia tinggalkan, dia utamakan ilmu yang tak tahu bila dia nak dilakukan. Seorang pelajar dia kata, saya tak mau mengaji bab wuduk. Dia kata, biasa saya nak mengaji bab nikah. Lambat lagi nak nikah. Saya nak mengaji bab zakat, harta pun tak ada, belajar bab zakat. Zakat, ilmu akan datang. Perkahwinan, ilmu akan datang bagi pelajar yang umur 15 tahun. Ilmu sekarang al-wudu was-salah. Ilmu sekarang ilmu usuluddin. Ilmu sekarang al-akhlaq, tasawuf, al-ikhlas, at-tawadhu, adamut takabbur. Bagaimana nak menjadi orang yang merendah diri, bagaimana jadi orang yang ikhlas, orang yang jujur. Itu ilmu fardu ain kepada semua orang. Jangan sampai kita lupa ilmu tersebut. Ilmu nak rendah diri tak belajar, ilmu nak jauhi riya, ujub semua tak belajar. Itu fardu ain yang kita perlukan setiap saat, tidak dipelajari. Ilmu tauhid, sifat Allah Taala tak belajar, sifat Rasul tak belajar. Ilmu sembahyang yang wajib dilakukan setiap hari ditinggalkan. Ilmu wudu yang mesti dilakukan setiap hari ditinggalkan. Dia belajar ilmu yang akan datang, ilmu yang jauh. Bukan tak boleh, tetapi jangan sampai mengutamakan yang penting, meninggalkan yang lebih penting. Ilmu tentang isu semasa penting, suasana masyarakat penting, ilmu tentang ijtimaiyah kemasyarakatan, ilmu tentang sia-sia, tentang politik dunia negara penting. Tetapi jangan sampai memikirkan yang penting, meninggalkan yang lebih penting. Dia duduk fikir tentang perang, dia duduk fikir tentang Presiden baru Amerika, tapi hak wudu dia tak sah, dia tak fikir. Semayang dia masih tak betul, dia tak fikir. Sebab itu kata dalam kitab ni, sebaik-baik ilmu sekarang. Apa yang kita nak buat sekarang? Yang kita buat sekarang ikhlas mesti 24 jam. Bagaimana? Apa maksud ikhlas? Bagaimana nak menjadi orang ikhlas? Sifat yang mulia adalah tawaduk. Bagaimana saya nak jadi orang yang tawaduk? Bagaimana ayat Quran dan hadis tentang tawaduk? Bagaimana contoh tawaduk Nabi SAW? Contoh para sahabat, contoh tawaduk orang-orang yang baik. Ilmu itu fardu ain, kerana ilmu hal, ilmu yang kita perlu kenali dan hayati sekarang ini. Jangan sampai kita mengambil berat ilmu yang akan datang yang belum tentu bila kita boleh buat, tetapi meninggalkan ilmu sekarang. Kalau ada orang mengajar semua, mengaji ke semua. Tapi kalau nak ambil peringkat-peringkat, pernah perlu daripada asas. Sebagaimana seorang yang nak belajar ABC, dia tak erti baca ABC tak kenal, terus nak belajar eja terus. B, A, B, J, U terus. A tak kenal, J tak kenal, U tak kenal, C tak kenal. Tak boleh. Kena kenal A, B, C dulu. 1, 2, 3. Kenal 1, 3 baru belajar darat dengan bahagi. Ni nombor 1 tak kenal, nombor 2 tak kenal, terus belajar darat dengan bahagi. Tak boleh. Saya mengajar Jekoh dulu. Seorang budak tu saya ajak, dia tak boleh. Ajak dia ikut saya. Kemudian saya suruh dia ulang, dia terlupa. Lah kali saya tanya dia, kamu nama apa? San. Nak fikir. Nama dia kena fikir aku. Ikatan dia tak kuat, ingatan dia terlalu lemah. Kamu nama apa? San. Dia pun sebut nama dia. Ayah kamu nama apa? Bapa kamu nama apa? San. Tak fikir lah. Pak dia kena fikir. Nama dia pun terlupa, pak dia pun terlupa, ABC saya tanya, alif tak saya tanya. Ada orang yang ingatan dia begitu lemah. Tapi kita baca dalam sejarah, ada ulama yang lemah, tetapi dengan sebab adab dia Allah Ta'ala karih. Imam Ar-Rabi' kepada murid kepada Imam
Syafi'i. Mulanya lemah, kemudian jadi orang kanan, wakil kepada Imam Syafi'i atau pengganti kepada Imam Syafi'i. Imam Taftazani masa mengaji dia benar ta'til, baca teruk, tapi dengan usaha dia bertemu dengan Nabi SAW, bertukar jadi ulama besar. Imam Taftazani imam dalam ilmu aqidah. Jadi ada orang dulu-dulu yang permulaan pengajiannya biasa, teruk, tetapi dengan sebab adab dan yang tinggi, ibadat yang tinggi, kelakuan yang hebat, Allah Ta'ala tukar menjadi orang yang hebat setelah itu. Jadi jangan kita sedih kalau kita mengaji payah boleh. Budak yang saya sebutkan tadi, nama dia pun lupa, nama pak dia pun lupa. Dia kena fikir dulu, macam mana nama aku tak apa. Setelah lama-lama beberapa bulan mengajar, baru dia main ingatannya. Jadi ingatan yang pintar kadang-kadang main melalui amalan, kadang-kadang melalui pendampingan kita kepada orang-orang yang mulia. Sebagaimana Allah berikan kehebatan kepada para sahabat tertentu dengan sebab mereka mendampingi Nabi SAW. Jadi kenyataan ini penting. Sebaik-baik ilmu yang sekarang, apa kita nak buat sekarang? Akidah kita sekarang perlu kita miliki, akidah yang betul. Ibadat kita, ibadat yang kita buat hari-hari sekarang, dan akhlak kita yang perlu kita kenali dan hayati sekarang, ikhlas dan sebagainya. Sebaik-baik amal menjaga yang sekarang daripada rosak. Jangan sampai kita mengutamakan yang akan datang, meninggalkan yang sekarang. Muka surat 4, masa ada lagi 20 minit. Ilmu yang mesti dipelajari orang Islam difardukan ke atas yang menuntut ilmu yang ada hubungan dengan keperluan semasanya dalam apa juga keadaannya, sama ada ia sihat atau sakit, sama ada ia di kampung halaman atau di perantauan. Dia dimestikan bersembahyang. Dengan itu menjadi kefarduan ke atasnya mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan sembahyangnya, seperti syarat-syarat dan rukun-rukunnya sekadar dalam menunaikan kefarduan. Sembahyang ni Quran kata wa yuqimunas salah, mereka mendirikan sembahyang. Sembahyang mendirikan sembahyang itu dengan 4 perkara kata dalam sebahagian kitab. Yang pertama rukun yang cukup, yang kedua syarat yang cukup, syarat rukun, yang ketiga khusyuk, yang keempat adab. Syarat, alhamdulillah kita lengkap syarat. Tak lengkap syarat, sembahyang tidak sah. Antara syarat sembahyang berwudu, antara syarat sah sembahyang menutup aurat, antara syarat sah sembahyang menghadap kiblat dan sebagainya. Syarat, alhamdulillah kita mencukupkannya. Tak cukup, sembahyang tidak sah. Yang kedua rukun, rukun juga cukup 13. Yang ketiga tak sama. Yang ketiga khusyuk, yang keempat tak sama, yang keempat adab. Orang yang sembahyang dengan 4 perkara tadi, dia telah dinamakan mendirikan sembahyang, menunaikan sembahyang. Yu'adduna as-salah bi syurutiha wa arkaniha wa khushu'iha wa adabiha. Mendirikan sembahyang dengan cukup syarat, cukup rukun, dengan khusyuk. Khusyuk adalah hudurul qalbi wa sukunul jawarih, hadir hati dan diam anggota. Dan yang terakhir wa adabiha, dengan adab-adab sembahyang. Adab sembahyang banyak. Di antara adab sembahyang yang terpenting ialah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu menegah daripada perkara keji dan munkar. Kalau betul kita sembahyang dengan betul, dengan nama mendirikan sembahyang, sembahyang itu menghasilkan diri kita, menegah diri kita dan orang lain daripada terlibat dengan perkara keji dan terlibat dengan perkara munkar. Ayat 49 atau 40 lebih dalam suratul Ankabut. Ayat itu cerita tentang adab sembahyang yang penting. Kalau sembahyang masih buat keji munkar, berarti sembahyang dia tidak ada adab. Hasil daripada sembahyang thamaratun min thamaratis salah, buah-buahan dan manfaat serta hasil yang besar daripada sembahyang tidak wujud pada diri seseorang. Jadi sembahyang kena ada 4 perkara tadi, baru nama mendirikan sembahyang. Yang pertama sama kita, syarat kita pakai jaga. Yang kedua rukun sama juga kita pakai jaga. Yang ketiga dan keempat sudah tidak sama. Khusyuk, ada yang khusyuk keseluruhan, ada khusyuk sebahagian, ada khusyuk 1 rakaat, ada khusyuk 1 minit. Ada tak khusyuk langsung? Kerana khusyuk ni sunat muakkadah dalam mazhab Syafi'i. Maka tadi kita khusyuk tu wajib, tapi kebanyakan ulama kata khusyuk tu sunat muakkadah, sunat yang amat dituntut. Ada di kalangan kita tak khusyuk langsung. Dan adab juga tidak sama. Ada yang adabnya tinggi, ada adabnya kurang. Jadi disebut di sini kena sembahyang dengan
syarat-syarat dan rukunnya sekadar dapat menunaikan kefarduan sembahyang itu. Dan diwajibkan ke atasnya mengetahui perkara yang diwajibkan ke atasnya sekadar dapat menunaikan kewajiban itu, seperti membaca Fatihah dan tahu membacanya adalah wajib di dalam solat, karena perkara yang dimestikan bagi mengerjakan yang fardu itu adalah fardu, dan perkara yang dimestikan bagi mengerjakan yang wajib adalah wajib. Demikian juga pada puasa dan zakat jika dia berharta, dan haji jika wajib baginya, dan jual beli jika dia berniaga. Kalau kita berniaga, wajib belajar tentang hukum hakam jual beli. Kalau kita nak berjumpa Ramadan, wajib belajar tentang puasa. Kalau kita ada harta, wajib belajar tentang zakat, berapa peratus nak dikeluarkan zakat, bagaimana nak dikira haulnya, nisabnya, dan bila kita bercadang nak pergi haji, wajib kita belajar tentang haji. Ada orang bertanya kepada Muhammad bin Al-Hasan yang dirahmati Allah Ta'ala, alangkah baiknya jika Tuhan mengarang buku mengenai zuhud, iaitu meninggalkan keinginan nafsu. Beliau menjawab, aku mengarang buku mengenai jual beli. Maksudnya seorang yang zuhud itu ialah orang yang dapat mengelakkan dirinya daripada perkara-perkara yang syubhat dan makruh dalam perniagaan. Demikian juga wajib berilmu pada lain-lain muamalat dan pekerjaan. Sebarang pekerjaan yang kita ceburi, perlu kita jauhi yang haram dalam pekerjaan itu. Kita jadi cikgu, kita kerja kelam, kita kerja pejabat, kita kerja kerajaan, kita kerja sendirian, kerja nelayan, kerja motong getah, kerja petani, semua di situ ada halal haramnya. Jangan kita rasa halal haram hanya dalam jual beli. Quran kata wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Neraka wal bagi orang yang tidak jujur di dalam menyukat dan menimbang sesuatu barang yang dia jual ataupun satu barang yang dalam perniagaan dia. Kalau orang kita alladzina idza talu 'ala an-nas yastawfun wa idza kalu aw wazanuhum yukhsirun. Bila kita beli kepada orang, kita nak cukup. Kita beli kepada orang gula sekilo, kita nak dia bagi sekilo, kalau boleh sekilo lebih. Tapi bila orang beli gula kat kita sekilo, kita bagi 999 gram, kita curi 1 gram, maka kita mendapat amaran wailul lil mutaffifin. Bila kita beli beras 1 gantang 1 kilo kepada orang, kita nak orang timbang 1 kilo, cukat 1 gantang. Bila orang beli beras kepada kita 1 gantang, kita bagi tak cukup 1 gantang, kita ambil 2-3 biji beras untuk kita tipu dia, maka kena amaran wailul lil mutaffifin. Al-Imam Abdul Halim Mahmud rahimahullah, dia kata ayat itu bukan sahaja memberi amaran kepada penjual dan pembeli agar jujur dalam barang yang mereka timbang, barang yang mereka jual. Pembeli pun sama kena jujur. Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Al-bayyi'an, orang yang menjual, fa in bayyana, sekiranya mereka jujur, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakat bay'ihima. Dalam hadis kata penjual dan pembeli diberi pilih sama ada nak meneruskan jual beli atau menggagalkannya. Dan penjual dan pembeli mereka berdua sekiranya bersifat jujur, bersifat benar dan menjelaskan, Allah akan berikan keberkatan kepada jual beli mereka berdua. Sekiranya mereka berbohong dan menyembunyikan keaiban masing-masing, keaiban barang, keaiban duit, maka Allah akan cabut keberkatan daripada jual beli mereka berdua. Seorang penjual dia jual barang, dia jual kain. Kain ni harga satu pasang RM50. Yang ni sepasang RM30, kerana yang ni ada kekurangan, ada kecacatan umpamanya, ataupun kualitinya rendah. Dijelaskan kepada pembeli. Tiba-tiba dia sembunyi kualiti yang rendah, dia tak bagi tahu, dia jual dengan harga RM50 juga. Dia tipu. Ataupun orang jual durian, pembeli nak beli musang king, dia bagi musang kong. Ataupun jual ikan, orang tanya ikan ni elok, 3 ekor yang elok, 7 ekor yang tak elok. Jual buah ni mana pakcik? Masam ke mana? Buah limau mana? Balik-balik buka masam. Dia tahu kata masam, dia tipu pembeli. Tujuan dan nak duit pembeli. Dia berbohong, dia menyembunyikan masamnya buah. Makcik pergi beli buah limau, dia kata, mana ke masam? Mana? Sungguh. Nanti kalau masam hantar balik makcik.
Manis memang manis. Dia sangka makcik tu rumah jauh. Rupanya rumah makcik tu tepi pasar malam. Makcik tu balik buka-buka masak, mai hantar balik tu. Hang tipu aku tu. Hang kata manis. Aku pergi balik buka masak, buka 2 biji masak, buka 3 biji masak. Sabar makcik kena tipu sekilo, saya kena tipu selori. Hamu aku tanya 2-3 kali, kata manis masak, manis masak. Hang kata manis. Aku balik buka semua masak. Makcik jangan marah. Makcik kena tipu dengan saya sekilo, saya kena tipu dengan tokil ladang selori. Saya tanya macam makcik, ya mana selori balik masak semua tu yang saya kenal makcik. 2 kali 5 makcik tu tak jadi marah. Nak marah apa, aku baru kena sekilo, hang selori tu. Kita serupa. Jadi kadang-kadang kita jumpa peniaga yang suka berbohong. Barang yang dia jual tak elok, dia kata elok. Buah-buahan yang dia jual tak elok, dia kata elok. Ikan yang dia jual yang 3 hari dah, dia kata hari ini. Nabi SAW kata, barang siapa yang berbohong ketika berjual atau membeli dan menyembunyikan kekurangan dia, Allah Ta'ala cabut kebaikan dan keberkatan daripada jual beli yang dia lakukan. Bukan dekat jual beli, Imam Zalim kata semua pekerjaan. Jadi cikgu tak mengajar hari-hari main bola, jadi cikgu syahri. Dia kena amaran wailul lil mutaffifin. Jadi pekerja kelang, curi tulang, dia kena amaran ayat itu. Sebarang pekerjaan yang kita cemburi, kita terima gaji tapi kita tak buat kerja, kita kena amaran ayat itu. Ayat itu bukan saja bagi amaran kepada penjual dan pembeli, kepada semua orang yang bekerja supaya ikhlas dan jujur dan bekerja dengan tekun. Kalau dia bekerja dengan tekun, walaupun tidak diucap terima kasih oleh bos, tidak ada siapa ketahui, dia sudah menjadi kekasih Allah. Hadis menyatakan, innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan an yutqinah. Sesungguhnya Allah cinta kepada seseorang apabila melakukan sesuatu amalan, dia melakukan dengan itqan, dengan penuh ketekunan. Kita mengaji di sekolah dulu, ada cikgu yang suka masuk mengajar, ada cikgu yang tak berapa mengajar. Dia masuk dalam kelas, dia tak berapa mengajar. Dia kata, aku tak mengajar, aku dapat gaji minyak tu. Aku pulun mengajar orang apa, gaji minyak tu. Dia kata, buat apa? Aku pulun teruk-teruk. Budak ni memang payah boleh lah. Akhirnya dia tak mengajar. Hadis kata, Allah Ta'ala akan cinta kepada orang yang bekerja dengan kesungguhan, walaupun kerja yang tidak ada hasil. Walaupun bos aku tak nampak, walaupun pelajar dia tak boleh marah kepada aku kerana aku cikgu, walaupun ibu bapa tak boleh tunjuk perasaan ambil tindakan kerana aku sudah ada jawatan daripada kerajaan, tetapi apabila aku bekerja dengan penuh ketekunan, kesungguhan untuk mendatangkan hasil yang baik daripada pekerjaan, aku sudah menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Allah sayang kepada aku kalau aku buat kerja betul. Allah benci kepada orang buat kerja tak betul. Hadis itu menyarankan orang yang faham hadis itu, sebarang pekerjaan yang dia ceburi dengan syarat halal, dia akan bersungguh-sungguh. Buat benda bersungguh-sungguh, tangkap ikan bersungguh-sungguh. Lah ni orang kerja yang halal tak buat bersungguh, yang bersungguh tu hidang dadah. Pengidang dadah, hidang dengan bersungguh-sungguh. Penjual ketum jual dengan bersungguh-sungguh. Hak tu bersungguh. Hak kita dah kerja biasa-biasa ni, kita kata bos tak nampak, aku tak kerja. Jadi tukang kebun, bos dia lalu dia potong rumput, buangan bos dia tak lalu dia tidur tepi rumput. Pasal apa? Tak ada siapa tengok. Jadi cikgu rosak lalu, pengetua lalu ngajak sungguh. Pengetua tapi pengetua tidur, dia tidur sama. Hari-hari main bola. Itu dia lebih hitam, hari-hari main bola, hari-hari cikgu main bola. Kenapa? Karena dia tak mengenang hadis itu. Ada ayat Quran bagi amaran, siapa buat kerja dengan tidak betul, maka dia menambah wailul lil mutaffifin, bukan saja kepada penjual dan beli, kepada siapa yang bekerja. Seorang pelajar, aku belajar sungguh-sungguh, mak aku tidak tahu, ayah aku tidak tahu, guru aku tidak tahu, tapi aku belajar sungguh-sungguh, aku menambah kasih sayang Allah. Allah sayang kepada orang yang belajar sungguh-sungguh. Tapi kalau aku datang belajar kerana dipaksa oleh ibu bapa, guru aku nampak aku baca buku, guru aku tak ada, aku tidur di buku, aku tak mau bersungguh-sungguh, dia kena amalan ayat itu kerana dia tidak jujur dalam pekerjaannya sebagai seorang pelajar. Jadi kita ada pegang jawatan masing-masing yang kalau kita itqan, bersungguh dalam jawatan dan amalan yang kita lakukan, walaupun manusia tak tahu, tetapi Rasulullah kata Allah suka kepada orang yang sedemikian.
baru kita bekerja dan bermuamalah dengan Allah walaupun makhluk tidak mengetahui dan berterima kasih. Jadi pekerjaan yang kita curi kena tahu macam mana dapat pahala, macam mana dapat dosa, macam mana jadi taat, macam mana jadi maksiat. Hendaklah muamalat dan pekerjaan, berilmu tentang muamalat dan pekerjaan sesiapa yang terlebih dalam mana-mana pekerjaan tersebut wajib baginya mengetahui cara-cara untuk mengelakkan diri daripada perkara yang haram. Sebarang pekerjaan yang kita ceburi, sebarang aktiviti yang kita ceburi, mesti jauh kita ketahui bagaimana nak mengelak daripada haram. Kita nak berhibur, hibur yang tidak haram. Kita nak bersukan, bersukan yang tidak haram. Kita nak bekerja, bekerja yang tidak haram. Kita nak bercakap, bercakap yang tidak haram. Kita nak bergaul dengan jiran, bergaul yang tidak haram. Kita nak muamalah dengan handphone yang ada dalam poket kita, muamalah yang tidak haram. Melihat yang tidak haram, menulis yang tidak haram, menyebarkan yang tidak haram. Kesemuanya itu memerlukan kepada ilmu. Hari ini ada orang gagal dengan Facebooknya, kecundang dengan WhatsApp dia, dapat dosa dengan Telegram dia, dengan sebab dia tidak mengetahui bagaimana nak kontrol alat yang Allah beri sebagai ujian kepada dia. Demikian juga 5 minit ni, wajib baginya mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hati. Ini cukup penting, seperti tawakul, al-inabah, kembali itu maksudnya bertaubat. Bagaimana nak bertawakal, bagaimana nak bertaubat, al-khauf, takut, dan redha kepada Allah. Itu semua sifat hati yang mulia yang perlu kita kenali dan kita miliki dan hayati. Bagaimana nak jadi orang yang mutawakkilin, Allah cinta kepada orang yang suka bertawakul. Bagaimana nak jadi orang yang rajin bertaubat, Allah cinta kepada orang yang banyak bertaubat. Bagaimana nak jadi orang yang takut, Allah redha kepada orang yang takut. Dzalika liman khasyiya rabbah radhiyallahu anhu wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Takut dengan sebab kenal, bukan takut dengan sebab tiru. Ada dicontohkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, seorang budak umur kita katalah 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sekolah tak masuk, sekolah 5 tahun. Dia sedang duduk dalam rumah dia, ayah dia tak ada. Ayah dia keluar pergi pasar, ataupun ayah dia keluar pergi ke bendang tepi rumah. Keluar rumah, budak tu bangun tidur, pintu terbuka, bangun tidur daripada bilik, turun daripada bilik nak pergi ke ruang tamu. Masa dia sampai ruang tamu, dia tengok ada seekor ular. Ular itu angkat kepala. Ular yang bisa Malaysia, bukan bisa Indonesia. Bisa Indonesia lain. Orang Indonesia yang berjalan rumah orang Malaysia. Bini dia kata kat suami dia, "Pi lah tanya tetamu kita suka makan apa, kita masak tu." Laki dia pergi tanya, "Boleh makan daging?" Tetamu kata, "Daging bisa." Dia fikir, bisa tak dia makan ni. Ayam juga bisa. Ikan juga bisa. Dia semua bisa, aku nak jamu apa? Tanya dia kata, tulang tak bisa. Dia suruh ini dia habis tulang. Dia semua bisa. Macam mana saya bercakap saya? Ulang bisa. Ulang yang bisa tu bangun dulu. Dia umur 4 tahun tak masuk tadika lagi. Jadi dia tak tahu. Dia rasa ulang tu macam dengan ulang mainan yang dia beli di pasar minggu. Dia terus menuju kepada ulang tu, nak pegang kepala ulang tu nak main. Pasal apa? Seluruhnya aku ke pasar minggu nak kena menangis, meronta-ronta depan pok aku kerana nak minta suruh beli ular palsu yang aku berkenan di pasar minggu. Hari ni ular tu main serah diri kat aku, tak kena beli, percuma. Akhirnya dia pergi kat ular tu, nak pegang kepala ular tu nak main. Masa dia pergi dekat dengan ular tu, pok dia baru balik daripada luar. Tengok-tengok anak dia sedang menuju kepada ular untuk tangkap ular, untuk bermain dengan ular. Pak dia ketika itu jerkah dia, mengangkat suara yang kuat menjerit, "Jangan,
bahaya ular, jangan mendekati ular. Dia lari main ke anak dia, pegang tangan anak dia, ajak anak dia, jom lari. Mak dia, pak anak dia tengok-tengok pak dia, larang dia dengan muka yang, dengan bengis, dengan gaya yang amat menakutkan, berbahaya dan sebagainya. Akhirnya pak dia kata, jom lari. Pak lari, anak lari. Lari daripada mendekati ular tersebut. Lalu ulama kata, tengok lari bapak dengan lari anak apa beza? Bapak lari daripada ular kerana benar-benar takut kepada ular, kerana benar-benar mengenali bahayanya ular. Tapi anak lari bukan pasal kenal, bukan pasal bahaya, pasal tiru pak dia. Bukti dia sebelum pak dia main, dia nak pergi berkawan dengan ular. Sebelum pak dia main, dia kata, mainan main serah diri kat aku, percuma tak kena bayar duit lah. Dia pergi kepada ular kerana nak merasakan ini adalah rezeki aku yang datang menyerah diri. Sebenarnya bila pak dia suruh lari, dia pun lari juga. Tapi larinya bukan kerana ilmu dan ma'rifah, bukan kerana kenal, kerana dia belum masuk sekolah, ABC tak mengaji lagi, cikgu tak ajar lagi kepada bahaya ular, dia tak kenal lagi. Dia lari kerana tiru pak dia. Pak dia suruh lari, aku lari. Apa pasal yang lari, aku pun tak tahu. Nanti aku masuk sekolah baru kenal kata ular itu bahaya. Jadi larinya bapa kerana kenal bahayanya ular, larinya anak bukan kerana kenal, kerana tiru bapa dia. Maka takut bapa dengan anak tidak sama. Takut bapa kerana kenal bisanya ular. Takut anak, dia tak kenal, dia lari kerana dipaksa oleh pak dia. Pak dia kata cabut, dia pun cabut. Pasal apa pencet cabut? Tak tahu. Manusia dengan Allah Ta'ala pun sama. Ada orang yang takut kepada Allah dengan sebab dia kenal Allah, sifat kebesaran Allah, sifat kecantikan Allah. Tapi ada orang kenal takut pada Allah hanya tiru orang, perangai baby jadi, perangai budak kecil. Ini ada pada sebahagian manusia takut kepada Allah dalam masa-masa tertentu kerana tiru orang. Orang pergi semayang nampak khusyuk, dia pun khusyuk sama. Keluar lepas semayang, dia balas ke semua. Dia takut hanya dalam masjid, di tangga masjid dia tak takut pada Allah. Tapi dalam masjid dia hafal Allah Ta'ala sifat sama, basar, kalam, basar melihat, basar melihat, basar mendengar, basar pendengar. Bila dia nak curi kasut, dia lupa Allah duduk di hati dia. Hafal perau-perau baharu alam inilah, dalil naqli, dalil aqli, perau-perau hafal. Tapi bila dia membuat benda dosa, dia lupa Allah yang dia kata melihat, melihat, mendengar, pendengar. Dia lupa bahawasanya Allah sedang melihat dan mendengar. Kenapa? Kerana takut, dia takut budak kecil jadi kepada ular. Bukan takut bapa kepada ular. Bapa takut kerana bapa ada ilmu tentang bahayanya ular dan kena ular. Anak takut kerana meniru. Bapa anak lari daripada ular kerana bukan kenal, tetapi kerana meniru bapaknya sahaja. Mana bukti dia tak kenal? Kerana dia mendekati dan ingin bermain dengan ular. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah, jadilah orang yang takut kepada Allah, takut kepada azab Allah melalui kenal dalam ilmu yang kita belajar, supaya kita takut kepada Allah, bukan lari daripada Allah. Takut kepada Allah semakin mendekatkan diri pada Allah. Takut kepada harimau, kepada singa, kepada ular, kita lari menjauhi binatang tersebut. Takut kepada Allah, kita taqarrub, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa tidak mengizinkan, nanti kita sambung tajuk yang kelima, kemuliaan ilmu dan kelebihannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.